Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi Allah pertemukan kita di pagi hari yang penuh indah, penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat berkekalan, iaitu nikmat sangat besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan mudah-mudahan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, hari ini kita membincangkan topik pengajian hadis bersama saya Dan Hilman dan juga Al-Fadil panel kita yang akan saya kenalkan sebentar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini sebelum kita mula, sama-sama untuk saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, kita buat satu usaha pagi ini. Usaha apa? Usaha kita mengajak satu orang ataupun orang di sekeliling kita untuk melakukan satu amal kebaikan. Dan kalau kata tak tahu nak ajak buat apa, kita ajak mereka untuk lihat Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan dapat kebaikan bagi mereka dan saham akhirat untuk kita, insya-Allah. Baiklah, pagi ini kita akan bicarakan mengenai topik yakin tanpa syak, iaitu hadis 40 Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, siapakah yang akan bicarakan program ataupun pengajar kita pada pagi ini? Iaitu tuan guru saya dan juga kita semua, iaitu Al-Fadil Ustaz Halim Dia. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, sihat Sama-sama sihat kita. Alhamdulillah. Dengar cerita baru balik pada Mekah Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah. Raya sana Ustaz Ya. Raya sana. Raya di Madinah, alhamdulillah. Madinah, alhamdulillah. Ada lemang Ustaz? Raya sana tak macam gitulah, tak ada suasana raya. Masya-Allah. Baik Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini sebelum kita mulakan perbicaraan mengenai topik kita, suka saya ingatkan sekiranya ada sebarang persoalan, boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Dan jangan lupa untuk kita kongsikan siaran langsung Tanyalah Ustaz pagi ini di ruangan Facebook kita, dan mudah-mudahan asbab hidayat seluruh umat, insya-Allah. Baik, tanpa selangkan masa, saya nak tanya soalan mengenai hari ini kita nak berceritakan hadis 40 Imam Nawawi, yakin tanpa syak. Ke manakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih berbahagia Dan Ilman. Sedang penonton yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Masih lagi kita berada di bulan kemenangan, bulan Syawal. Hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-16 Syawal, dan harap-harapnya yang belum lagi memulakan puasa 6, ayuh kita sama-sama untuk menggerakkan ruh ibadat puasa kita daripada Ramadan itu sehingga bulan Syawal ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi kemenangan berganda pada kita. Baik, terus kepada topik bicara kita pada pagi ini berkaitan dengan yakin dengan syak yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan di dalam kitab Syarah Matan Arba'in Imam An-Nawawi, iaitu pada hadis yang ke-11. Hadis diriwayatkan oleh seorang yang amat mulia yang disebut sebagai seorang Sayyidun Syabab Ahlul Jannah, yang disebut sebagai penghulu kepada pemuda ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tak lain tak bukan iaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhumah. Maka kata Sayyidina Hasan bin Ali, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW telah bersabda, iaitu kata Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini yang disebut sebagai hadis yang dikatakan tak adalah panjang, tetapi disebut oleh Nabi, dikatakan utitu jawami'ul kalim. Maknanya dengan ringkas kalimahnya, akan tetapi memberi maksud wasi', yakni keluasan ataupun bahagian daripada agama lah kita katakan, ya, yang perlu kita perhatikan. Baik,
Maksud hadis itu akamakal, kata Nabi. Bila mana kata Nabi, tinggalkan dak ma yaribuka, dak tinggalkan ma sesuatu yaribuka yang meragukan, ila kepada ma sesuatu la yang tidak yaribuka, yang tidak meragukan. Itu kalau kita belajar hadis secara orang kata ialah secara kalimahnya begitu, maknanya tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan, gantikan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi kita lihat hadis ini mencakupi soal peribadatan, ibadah. Yang kedua juga hadis ini mencakupi soal muamalah dan dikaitkan dengan perkara yang boleh kita katakan antara halal dan haram, dan nanti kita akan lihat bagaimana di situnya akan lahir cetusan suatu yang dinamakan sifat warak seseorang. Warak seseorang, dan disitulah kita nampak bagaimana orang yang memperlihatkan dari hukum fiqhnya, adakah perkara itu boleh diambil ataupun tidak boleh diambil. Perkara itu adakah baik ataupun tidak baik. Baik. Kata seorang ulama yang disebut namanya, iaitu tidak lain tidak bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Sesungguhnya apa yang dinamakan meragukan dan perkara yang tidak meragukan, makna daripada perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan, di situ ada dua pilihan. Sama ada kita nak ambil ataupun kita tidak ambil. Jadi jelasnya bila mana Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang ke-6 dalam kitab Syarah Matan Arba'in, maka Nabi menyatakan innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Maka kata Rasulullah, halal itu jelas, haram itu jelas, dan in between antara halal dan haram itu, kata Nabi, ada perkara yang syubhah. Di sini kita kaitkan tadi dengan perkara yang meragukan. Di situ maksudnya yang meragukan adalah yang samar, disebut syubhah. Lalu Nabi menyatakan lagi, faman ittaqa syubhah, barang siapa yang takut, yang menjaga diri dia, terjerumus, tercampak ke dalam kancah syubhah itu, Nabi kata dia mengelakkan. So dia try to avoid, ataupun dia cuba usaha ikhtiar untuk tidak masuk ke dalam kancah syubhah. Nabi kata orang ni champion, Nabi kata, iaitu Nabi sebut faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah memelihara, menjaga agama dan kehormatannya. Tapi Nabi kata wa man waqa'a syubhah, barang siapa yang campakkan diri dia diambil perkara syubhah itu, Nabi menyebut waqa'al haram, maka dia meletakkan diri dia kepada perkara yang haram. Di sini kita nampak jelasnya bahawasanya bila disebut kita perlunya menjauhkan ataupun berpindah ataupun menggantikan sesuatu perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Ertinya dalam bab ibadah ini banyaklah. Kalau kita nak ambil contoh, for example, kita kata contoh apa benda yang kita rasa was-was ataupun kita rasa ragu-ragu. Bab makanan boleh kita sebut, bab pakaian kita boleh sebut, tuan-tuan. Ya, begitu juga bab apa dia muamalah, kalau kita nak ambil perbankan umpama contohnya, begitu juga penyembelihan umpamanya, ya, binatang-binatang, macam-macam. Kadang-kadang benda tu jadi ragu-ragu, orang kata was-was, kita boleh ke tidak, boleh ke tidak. So disebut oleh Imam Munawi bahawasanya kalau kamu ambil sesuatu yang jelasnya itu haram, memang itu haram, tapi bila bertembungnya antara yang baik, yang buruk, maka kamu tolak yang buruk, kamu ambil yang baik. Tetapi bila ada di antara di tengah-tengahnya, macam mana kamu nak buat? Maka perasaan kamu was-was ataupun kita kata shock tadi, maka 50-50, hendaklah kamu buang sesuatu yang meragukan, kamu ambil sesuatu yang yakin. Ya, dalam semayang pun gitu juga, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita syak ataupun kita was-was, dia jadi bisikan. Sama ada kita semayang tadi dah 2 ataupun 3 rakaat. Contoh kita kata 2 ataupun 3 rakaat. Di sini bagaimana kita nak hadapi? Bagaimana cara kita nak buat? Maka kita lihat keyakinan itu. Kalau kita yakin tadi kita dah 2 rakaat bukan 3, maka kita ambil 2 rakaat. Tetapi dalam sebuah hadis, Abdul Rahman bin Auf ada menyatakan bahawa sekiranya kita 2-3, maka kita ambil yang lebih kurang, makna yang lebih kurang, tambah lagi 1 rakaat nanti disusuli dengan
sujud sahwi di akhirnya 2 kali. Ertinya apa dia? Ini di antara contoh kalau kita kata suatu perkara yang berkait dengan ibadah. Perkara yang meragukan tadi kita buang, kita jauhkan, kita ambil sesuatu yang yakin. Tapi lah dai tuan-tuan sekalian, bukan senang ya, sebab iblis dan syaitan ni dia selalu berada ya. Majrad dam, bisikan tu melalui darah dia datang pada kita ni, mengalir darah dia ikut sistem macam tu. Jadi kadang-kadang kita kata payah sangatlah ya Allah kan, nak apa dia orang kata, nak menjauhkan gangguan bisikan iblis dan syaitan sebab dia ganggu. Kita nak buat ibadat solat dia ganggu, kemudian kita nak buat satu keputusan apa pun, nikah pun gitu juga, dia ganggu juga. Nak menikah tidak, nak menikah akhirnya tak jadi menikah. Itu contohnya ya. Jadi sesuatu yang datang itu daripada iblis dan syaitan, kita tahu bahawa ini adalah suatu hasutan ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan di dalam diri kamu. Bisikan itu disebut waswas, dan itulah kerja iblis dan syaitan di kalangan jin dan juga manusia juga. Kerana itu ya, bila datangnya suatu bisikan dan kita akan rasa was-was. Dan begitu juga di dalam kaedah yang disediakan oleh syarak. Bila yakin, yang sebenar-benar yakin itu, dia tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang syak. Dalam kaedah Ustaz ya, dan juga tuan-tuan sekalian, mungkin kita boleh lanjutkan sikit bagaimana kita kata masalah kentut bila dah berwuduk. Katalah kita dah wuduk di rumah, kemudian on the way dalam perjalanan nak ke masjid. Kadang-kadang tiba-tiba datang suatu ragu-ragu. Tadi aku dah ambil uduk, rasa macam dah terkentut. Terkentut ke ataupun tidak? Walhal kita mulanya dengan berwuduk. Jadi di sini antara hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah, hendaklah kamu yang pertama bila mana kentut itu hatta yasma' sautan, kamu dengar bunyi kentut, kamu yakin itu kentut. Satu kaedah. Yang kedua ya, yang disebut au yajida raihan, ataupun kamu mencium bau busuk daripada kentut. Kalau dua ini ada, antara salah satu pun cukup dah. Kalau dua-dua tu pun ada qarinah yang disebut sebagai pembuktian kentut, maka batal lah. Tapi kalau kamu syak, kamu ragu, aku kentut ke tadi tidak, kentut ke tadi tidak, maka disebut oleh para alim ulama, tuan-tuan, hendaklah kita meninggalkan keraguan tadi, ambil yakin, maka tolak keraguan, insya-Allah kita akan selamat. Itu antara mukadimah untuk kita apa dia melihat bagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Sangat menarik. Ya. Kita tinggalkan sesuatu yang meragukan, membawa kepada perkara yang tidak meragukan. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bicarakan perkara yang banyak sering kita lakukan mungkin tanpa sedar. Jadi mungkin kita berehat seketika. Kita lagi kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi topik pengajian hadis 40 Imam Nawawi, yakin tanpa syak, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Halim Din. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sekiranya ada persoalan mengenai topik perbincangan kita, kata Ustaz tadi, kita memfokuskan tinggalkan sesuatu yang meragukan, membawa kepada perkara yang tidak meragukan. Jadi ada persoalan, boleh terus hubungi kita telah 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa setengahkan masa, kita bertanya pada Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz kata tinggalkan sesuatu yang meragukan dan banyak perkara, seluruh aspek. Tapi kadang-kadang Ustaz, contoh dalam bab makan Ustaz, selalu bab makan lah. Kita tengok macam yakin, tengok ada sijil halal, tapi tengok pekerja pula macam tak yakin. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dak Ilman, tuan-tuan dan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Betul lah ya.
Sekarang ni kita berada di akhir zaman, tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang perkara halal dan haram ni tolak ke tepi. Yang penting sedap. Ini ya. Yang kadang-kadang kita kata bukan di kedai orang Melayu, Ustaz. Kadang-kadang di kedai orang yang bukan Islam pun ramai orang Islam makan. Ya, katanya di situ ada di hujungnya orang jual nasi lemak. Tapi mereka ordernya bukan di hujung tu. Kedai Cina katanya mi karinya, sedap mi karinya apa semua. Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, Islam meletakkan hukum fiqh yang disebutkan tadi halal dan haram, ya. Kenapa Islam meletakkan ada halal dan ada haram? Sehingga ialah sebesar-besar perkara, ya, bagaimana kita mendapat kewangan, sumber pendapatan itu pun nanti yang disebut dalam hadis Nabi, min aina tasabah wa fima anfaqah, daripada mana kamu dapat pendapatan harta itu dan ke mana kamu belanjakan, daripada sebesar-besar, sehingga sekecil-kecil perkara diteliti. Bayangkan, walaupun haiwan itu, kita ambil contohnya ayam, bila mana ayam itu disembelih oleh orang Islam tetapi mereka tidak menyebut dengan nama Allah, Ustaz, tuan-tuan sekalian, maka sembelihan itu tidak sah dan dagingnya itu, tuan-tuan, menjadi bangkai. Nampak? Ini kita perlu lihat bahawa ketetapan syariat Islam di dalam hukum fiqhnya kita nampak nak menentukan daging ayam itu boleh makan ataupun tidak. Itu pun dilihat. Maka orang Islam yang menyembelih satu, dan begitu juga mesti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Petah lagi kalau kita lihat, nampak bukannya kedai itu kedai orang Islam, tapi berkerumun orang makan. Katanya sedapnya itu, menu ni pun sedap, ABC. Jadi ini berlaku di akhir zaman. Orang tidak memikirkan lagi soal halal dan haram. Akhirnya apa yang berlaku, ya, pelanggaran hukum syarak. Itulah tindakan JAKIM yang baru 2-3 hari ni bila mengesan, Ustaz, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu pusat penyembelihan binatang ternakan yang kita nak makan, lembu dan sebagainya di Australia katanya, ya, didapati ada ketidakpatuhan syarak di dalam penyembelihan dan sebagainya. Maka immediately ataupun terus pihak JAKIM memberhentikan ataupun dia tidak lagi membenarkan import daging tersebut daripada pusat. Sebab apa? Dia ragui. Ini yang disebut tadi. Maknanya apa yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Munawi, begitu juga Syekh Dr. Kamil Hisham, dinyatakan di dalam kitab-kitab fiqh. Makna kalau ada sesuatu yang meragukan, stop. Kita tak boleh katalah sikit je, Ustaz, takkan kot. Bukan masalah sikit banyak. Sebab syarak telah menetapkan, menentukan, meletakkan dan menetapkan. Ini dia punya SOP dia. Dan kalau kamu tidak mengikut SOP-nya, maka ini sesuatu yang boleh terjadi. Bagaimana kita, kalau disebutkan tadi, suatu penyediaan makanan umpamanya, kalau kita tak perhatikan, contoh kalau kita rasa ragu-ragu. Tadi aku tengok tadi, ayam yang dihantar di kedai ni oleh orang bukan Islam. Kita rasa, sebab kita nampak, aku nak makan ke tidak? Di situnya, kalau ada keraguan, kata para ahli ulama, maka stop, berhenti. Kita jangan pergi makan di kedai tersebut. Sebab kita nampak yang hantar ayam tadi, pembekalnya bukan Islam. Contohlah, kita ambil contoh. Itu. Dan banyak lagi lah. Dalam bab minuman, begitu juga. Katakanlah satu jenis minuman. Nampak dia punya nama tu tidak meragukan. Tetapi, proses penyediaan minuman itu di sebuah kilang arak contoh. Di sini pun kita boleh kata, di hati kita, boleh ke penyediaan minuman ini di kilang arak, tetapi jenamanya bukan jenama arak. Bila ada keraguan di situ, maka kata ulim ulama, pasti nak kamu jaga diri kamu, dan kamu nak jaga waraknya kamu, maka lawan kepada warak adalah syubhah. So kamu tolak perkara yang syubhah, sekaligus kamu tolak perkara yang disebutkan tadi, syak, yang tidak meyakinkan. Ini kaedah fiqh yang kalau kita disebutkan tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyak, dan dikaitkan juga dengan sad zara'a. Maknanya kita kalau boleh tutup pintu-pintu ataupun lubang-lubang
yang boleh berlakunya sesuatu perkara yang haram, perkara maksiat. Itu antaranya. Kerana itu kita jangan menjadi manusia yang kita pula encourage, kita pula yang menggalakkan, yang menyuburkan sesuatu yang walaupun tak haram tetapi yang syubhat. Kerana itu bab makanan, bab pakaian nanti kita akan sebut, dan bagaimana yang lain-lainnya yang bersentuhan dengan hukum fiqah, jangan kita mengambil sesuatu yang senang ataupun mengambil mudah, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Itu tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian. Dalam kita beraya ni kadang-kadang nak makan kedai ramai pula RNR penuh, main bedal je, jangan. Jadi kalau kata kita rasa was-was, kita mengelak daripada situ, insya-Allah. Kita nak ambil pemanggil yang bertuah yang pertama di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Ustaz Halimdin. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Dai ya. Sama. Maaf saya batin. Jadi soalan saya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz sebut tadi mengenai makanan ni? Saya nak tanya sikit mengenai haiwan dua alam ni Ustaz. Ramai yang was-was ni benda ni. Contoh saya beri ni contoh ya. Di Pahang ni kita ada ikan patin yang bandar pun ada dinamakan sebagai bandar ikan patin. Jadi soalan saya, kadang-kadang kita dengar berita-berita yang mengatakan ikan patin ini diberi makanan yang tak bersih, satu lagi ikan keli dan haiwan dua alam ini. Jadi soalan saya, kita was-was ataupun subahah ini Ustaz, takkan kita nak tinggal benda yang kita minat? Macam contoh ikan patin tu sedap Ustaz, ikan keli tu pun sedap. Kalau kita nak lupakan terus, tak rugilah pula Ustaz. Jadi soalan saya, bagaimana cara untuk kita buat perkara ini? Contohnya kena macam disebut sebagai haiwan jalallah ini. Adakah kita nak kuarantin ke sebelum makan, beli dulu kuarantin dan lepas tu baru kita makan, ataupun macam mana cara nak boleh buat kaedah yang terbaik? Yang satu lagi mengenai perfume ini, minyak wangi ini. Kadang-kadang minyak wangi ini dia ada alkohol Ustaz. Jadi tak pakai kan badan tak berapa nak wangi Ustaz. Jadi spray lah juga badan ni. Jadi bagi wangi sikit. Tapi dah was-was pula, dah ada alkohol dan berbagai-bagai pendapat. Jadi bagaimana cara kaedah terbaik untuk kita menyesuaikan ataupun boleh digunakan dengan cara yang tidak was-was ataupun tidak subahah ini? Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus mengenai makanan Ustaz. Makanan binatang dua alam ataupun ikan patin katanya tadi. Nak kena kuarantin dulu ke? Ada yang cerita ikan yang tak bersih dan sebagainya. Dan juga mengenai alkohol perfume Ustaz. Baik, terima kasih pemanggil yang setia, Cik Omar Majid, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begini ya. Di dalam Islam ini sebenarnya perkara yang halalnya lebih banyak daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu kalau kita mengaji, kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita lihat Allah, keluasan Allah, yang Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurahnya Allah ni, Allah bagi banyak benda yang kita boleh makan, yang kita boleh minum. Yang Allah larang tu sikit je. Ya, kamu jangan minum arak, kamu jangan minum sesuatu yang memabukkan, kamu jangan makanan binatang yang bertaring, kamu jangan makan binatang yang disebut khinzir, dengan babi, dengan anjing dan sebagainya. Tapi banyak ya haiwan-haiwan, binatang-binatang yang boleh dimakan. Sehingga ada, kalau kita lihat binatang itu dua alam tadi disebut oleh Cik Omar Majid. Ada binatang dua alam memang kita tak boleh makan dagingnya, tapi telurnya kita boleh makan Ustaz. Tuan sekalian, macam contoh telur penyu. Kita boleh makan telur penyu. Saya tak nak makan Ustaz. Tapi katanya sebiji mahal ni berapa ringgit kot, dalam 5-6 ringgit kot. Orang Terengganu lah kot yang biasa makan ni telur penyu. Tapi penyu tak boleh makan. Dan begitu juga kalau nak dibahaskan Ustaz, ulama-ulama Syafi'iyah, sehingga mereka mengatakan bahawa telur ular, kalau dapat dipisahkan telur dia dengan ular tu, telur dengan bisa ular, maka boleh dimakan. Itu perbahasan ulama Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah. Cuma tekak kita lah. Banyak lagi telur yang kita nak makan. Telur burung puyuh ke apa, ini telur ular, apa hal pula. Tapi perbahasan, maknanya binatang dua alam tadi yang dikatakan tadi, laut pun boleh, air pun boleh, darat. Cuma bila disebut ikan keli, ikan ruan ataupun ikan patin, itu bukan binatang yang dua alam. Itu memang
kita kata tempatnya memang di air kan, sama ada sungai ataupun apa dia di laut. Kemudian apa dia perlukah contoh ikan patin tadi disembelih contohnya, sebab ragu-ragu pula kan kalau kambing ke ayam kena sembelih, haiwan ikan kena sembelih, maka tidak perlulah ikan tadi disembelih ataupun Cik Omar tadi bertanya perlukah di kuarantin dan sebagainya, semua itu tak perlu. Sebab kita lihat ya, bila mana disebutkan tadi ada binatang dua alam tadi yang tidak boleh dimakan dagingnya, tetapi ada yang lainnya, telurnya boleh dimakan. Ini kita ambil sebagai satu perkara yang yakin ya. Tapi ada bagi orang-orang yang ialah menganut Syiah umpama contoh, ada benda yang mereka anggap di laut itu tak boleh dimakan umpamanya, ibarat seumpama ulat laut, sotong dan sebagainya. Jadi ada yang puak-puak yang macam ni kita nampak mereka tak makan, tapi kita yang bermazhab Syafi'i tidak ada masalah ya. Sunnah wal jamaah ya, apa yang kita rasa boleh makan dan halal di sisi syarak maka kita makan. Kalau sekiranya binatang tadi maka perlu disembelih maka kita sembelih ya, yang disebut apa dia landaknya, kemudian kijangnya, rusanya ya, ayam dan sebagainya, tentulah. So begitu artinya banyak perkara yang kita nampak sebenarnya Allah bagi keluasannya adalah suatu yang mubahah. Asal sesuatu itu mubah harus, kecuali datang dalil mengharamkan maka tak boleh. Contoh begitu juga kalau kita kata keraguan kuda. Dalam mazhab Syafi'i saja yang mana kuda itu adalah harus untuk dimakan. Tapi mazhab yang lain mengharamkan kuda. Jadi sini timbul bagaimana Ustaz, boleh ke tidak? Maka kita berpandukan kepada mazhab Syafi'i. Maka kalau sekiranya itu disebut sebagai hukumnya harus, tidaklah menjadi masalah ya, kita boleh makan, tidak menjadi hukum. Walaupun ada mazhab yang mengharamkan daging kuda. Itu. Jadi jawapannya soalan pertama saya rasa jelas clear. Dan yang kedua, bagaimana minyak wangi tadi? Yang disebut minyak wangi yang ada alkohol, hari ini macam-macam jenama lah ya, macam-macam yang mahal, yang tak mahal dan sebagainya, ataupun hanya boleh kita memakai minyak wangi atar ataupun oud yang di Mekah, yang jual di Madinah sebagainya. Yang lain kita tak boleh pakai sebab ada alkohol. Baik, saya merujuk kepada ialah fatwa yang dikeluarkan oleh pihak Darul Ifta di Mesir. Begitu juga dalam kitab Fatwa Mu'asyirah Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, tak silap kita pun dah baca dan kita dah sedia maklum, termasuklah dalam muzakarah fatwa kebangsaan negara kita telah menyatakan bahawa minyak wangi yang kita pakai, yang kita beli di kedai, nama apa pun yang mahal dan sebagainya, maka hukumnya adalah harus. Sebab kenapa? Kandungan alkohol yang ada dalam perfume minyak wangi itu bukan sesuatu yang haram. Itu kita kena jelas ya. Konten kandungan alkohol itu bukan sejenis alkohol yang diharamkan, tetapi adalah sesuatu yang diharuskan kita memakai. Boleh rujuk kepada keputusan muzakarah fatwa peringkat kebangsaan, tak silap, tuan-tuan boleh search dalam Google dan sebagainya. Ini kita rasa sesuatu yang dah ada, dia punya orang kata apa, dia punya suatu keputusan yang mana dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti, maka kita di situnya jangan lagi ragu-ragu. Ustaz, saya masih ragu-ragu. Tak perlu ragu-ragu lagi dah, yakin. Sebab bila ragu-ragu yang datang kemudian itulah yang akan merosakkan. Sedangkan kita patut yakin. Di sini kata ulama, sebab apa kita jadi begitu? Sebab kita kurang kefahaman di dalam perkara yang mana memerlukan sesuatu, orang kata apa dia, kajian dari sudut saintifiknya. Macam juga kalau kita nak sebut tentang mesin basuh, Ustaz. Ya, tuan-tuan sekalian, mesin basuh yang ada ramai orang ragu. Adakah bersih pakaian yang dimasukkan itu pakaian bercampur? Contoh pakaian yang terlekat air mazi waktu suami isteri bersetubuh ya, pakaian yang ada di situ muntah, pakaian yang ada di situnya darah, pakaian yang di situnya ada kencing ya, pakaian di situnya ada air najis, tahik lah kita katakan. Bila hari ini ya kita nampak zaman yang disebut zaman sophisticated, zaman berteknologi, zaman pembuatan sesuatu yang difikirkan, kita kata nampak at the future. Memang kita kata dulu tak ada, hari ni ada mesin basuh, dan tiba-tiba hari ni ada pula Dobby self service, kita kata Dobby layan diri. Dulu tak ada. Jadi timbul di situ bagaimana satu prasangka, pakaian yang dimasukkan oleh orang yang non-Muslim, yang bukan Islam, dan kita pun juga masuk di situ sekali.
Jadi berpusing. Bagaimana keadaan? Maka hari ini mereka yang mengkaji, ahli kimia forensik, begitu juga ahli sains gunaan dan pakar syariah pun ada. Sit down. Mereka buat satu pengesanan kenyah wujud dan najis. Bila mana pakaian yang dimasukkan tadi ke dalam washing machine, ke dalam mesin basuh automatik, maka adakah najisnya itu 100% hilang daripada basuhan ataupun tidak? Kaedah yang diambil dalam hukum Imam Syafi'i, hukum fiqh Imam Syafi'i, pembasuhan baju, ya, maka bila mana baju yang bernajis, maka adakah baju yang bernajis itu mendatangi air ataupun air mendatangi baju yang bernajis? Sudah tentu kita kata baju yang bernajis ataupun pakaian bernajis itu terdahulu dimasukkan dalam mesin dan air itu datang kemudian. Maknanya air mendatangi pakaian yang bernajis. Bila mana masuk di dalam washing machine tadi, dalam proses ada yang 40 minit, kita kata ada 58 minit ataupun 1 jam. Maka air yang ada masuk tadi daripada air mutlak, kemudian air yang diproses bersama dengan dynamo ke ataupun apa juga basuhan-basuhan liquid bersama dengan pewangi dan sebagainya. So, dah dimasukkan ke dalam tadi, maka air itu mendatangi pakaian yang bernajis. Bukan pakaian yang bernajis mendatangi air. Itu kaedahnya. Maka Imam Syafi'i menyatakan itu sudah cukup memadai. Ya, dikira sebagai sah yang kita katakan basuhan menggunakan sama ada mesin Dobby self service ataupun kita punya mesin basuh di rumah. Di sinilah kita nampak ikhtiar daripada manusia. So benda ni penyelidikan dilakukan oleh manusia walaupun dulu tak ada, tapi sekarang ada. Cumanya kalau nak kata ustaz, boleh tak saya nak basuh baju yang bernajis ni dengan tangan dan cara manual, itu terpulang. Maknanya itu sesuatu yang kita rasa itu yang terbaik. Boleh, tapi jangan kita ada syak lagi, jangan ada ragu-ragu lagi. Sampai buang habis mesin basuh Ustaz. Itu pun satu hal. Oh, dia cukup anti dengan mesin basuh ni. Dia kata semua ni kotor, najis apa semua. Jadi rugi. Kaedahnya kita nampak ada yang dah buat kajian saintifik ataupun apa dia dari sudut forensik najisnya di situ. Mereka dah jumpa. Dan kajiannya, kemudian apa dia apa yang mereka buat sebagai suatu usaha nak menentukan sama ada okey ataupun tidak, boleh ataupun tidak mesin basuh, dah nyata. Keputusan apa dia muzakarah fatwa kebangsaan pun telah nyatakan di JAKIM adalah suatu yang harus kita bersihkan pakaian bernajis di dalam apa dia Dobby tadi, ada dalam mesin tadi, dan termasuklah Dobby yang bercampur dengan pakaian orang bukan Islam dengan pakaian orang Islam. Itu satu topik bincangan yang saya kira satu ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Sebab apa sekarang ni kita lazim ke kedai Dobby self service ni, dan mudah-mudahan dia dapat membantu kekeliruan kita dan juga kekeliruan kita lagi, mudah-mudahan dia jelas untuk kita gunakan sebarang dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan hadis kita hari ini adalah hadis Imam Nawawi 40, iaitu syak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sekiranya kita ada persoalan, boleh terus hubungi kita teras 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanya Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Saya tertarik apabila Ustaz ceritakan kita tadi mengenai hal Dobby, halal haramnya, apa yang diputuskan oleh Majlis Fatwa dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Nur Daliah Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah melakukan perkara yang makruh akan menimbulkan rasa syak pada ibadah? Adakah kerana itu kita perlu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak syak pada ibadah? Mohon pencerahan Ustaz. Soalan yang bagus Ustaz. Perkara yang makruh akan menimbulkan rasa syak pada ibadah Ustaz. Jadi
mengikut sunnah Nabi ni kita kata akan menghilangkan rasa syak. Jadi adakah itu asalnya atau sebabnya kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih yang bertanya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat sunnah Nabi ni, dia ada yang wajib, dia ada yang sunat, ada yang mubahah, yang harus, ada yang dia lagi makruh. Kalau kata contoh bab makanan, kata Nabi kata apa dia, tidak makan makanan yang panas macam kita kan. Hukum bila meniup makanan yang panas itu pun dikira sebagai makruh sebenarnya. Kalau ikutkan cara sunnah Nabi, Nabi tak makan macam tu, kita makan macam tu. Jadi bab makruh ni kita kena tengok dulu apa maksud makruh. Definisi makruh itu maknanya sesuatu yang kita buat kita tak diberi pahala, tetapi kalau kita meninggalkan yang makruh itu maka diberi pahala. Contoh makanan yang kita makan tadi ada unsur bau yang tak menyenangkan, bau busuk, makan petai, jering ataupun durian apa semua. Sebab itu sunnahnya kita perlunya kita bersugi sebelum kita nak solat. Bila kita makan contoh lagi bawang dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang disebut adalah satu makanan yang makruh. Dan termasuk juga kalau kita katakan hari ini orang yang berpandangan merokok itu adalah sesuatu yang makruh, tapi ulama dunia ramai yang menyebut rokok bukan lagi makruh tetapi ada hukum haram. Tapi ada segelintir ulama juga menyebut hukumnya adalah makruh. Dan fatwa di dalam negara kita, ada negeri yang menyatakan haram, ada negeri yang kata makruh merokok itu. Jadi timbul di sini macam itulah. Artinya kita nak kaitkan dengan perkara syak. Bila kata syak tadi, dia 50 yakin, 50 tidak yakin. Jadi maknanya perbezaan ada. Makruh sesuatu yang dibenci. Maknanya kita ambil perkara yang makruh itu tak mendapat pahala. Tapi dalam perkara syak, jelas ulama menyebut bila adanya di situ syak 50-50, 50-50. Boleh ataupun tidak, baik ataupun tak baik, maka kata ulama kamu tolak. Maka disebutkan tadi dak ila ma la yaribuka. Maknanya kamu tinggalkan perkara yang meragukan tadi kepada perkara yang tidak meragukan. Itu clear. Tapi kalau makruh atas diri kita, kalau kita rasa kita nak dapat pahala, kita tinggalkan. Kalau kita rasa kalau ini menjadi suatu hobi, menjadi suatu tabiat, menjadi suatu benda yang aku tak boleh tinggalkan, aku kena buat juga, maka kita tak dapat pahala. Baik, kita nak lihat bagaimana soalan tadi. Yang dimaksudkan tadi makruh di dalam perkara ibadah. Kita ambillah katalah sesuatu orang itu dia sedang berpuasa, kita kata. Baik. Hukum menggosok gigi ataupun memberus gigi selepas tergelincir matahari sedang kita berpuasa. Tak kiralah Ramadan ke ni, kita puasa 6 ni. Maka bila mana kita berus gigi selepas tergelincir matahari, kita ambillah selepas zuhur lah kita katakan. Hukum makruh. Puasa itu ibadat. Jadi bagaimana? Makruh tadi kita dah tahu dah. Kalau aku buat juga maka aku tak dapat pahala. Jadi biarlah gigi itu walaupun busuk kan. Maknanya nanti di syurga dalam hadis sebut wanginya lebih harum lagi daripada wangi kasturi. So hebatlah orang yang bau busuk mulut sebab berpuasa. Jadi ertinya kalau kita kata syak, dia jadi tak tentu sama ada boleh ataupun tidak. Dia jadi 50-50 Ustaz, 50-50. Boleh ke tidak macam tadi. Halal ke haram? Halal ke haram? Takkan dia jadi halam. Kan? Jadi kalau halam, maknanya yang halal campur haram. Dia jadi halam. Tak ada hukum halam, tak ada. Kalau halal, jelas. Maka Nabi kata yang haram pun jelas. Bila di situnya, makruh, ertinya benda yang kita tahu kita buat, kita tak dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan yang makruh itu yang terbaik. Sebab makruh karahah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita kata syak ni, hati dia, ya, ataupun keyakinan di situ berbelah bagi. Sebab 50 okey, 50 tak okey. 50 okey, 50 tak okey dalam perkara ibadah. Maka kalau kita ambil tadi asasnya, ya, bagi orang yang bertakwa, maka mereka walaupun kita katakan orang yang bertakwa ni, mereka nak menuju kepada orang yang warak, dan takwa itu adalah orang yang warak. Orang yang warak ni benda walaupun ni kita kata samar-samar syubhah, itulah tentu mereka tak ambil. Makruh pun mereka tak ambil. Kalau nak hebatnya kita kata orang ni dah sampai satu makam muttaqin, muhsinin,
sampai mereka bukan kata yang makruh pun mereka tak ambil, haram tu mentelah lah. Yang sebahagian daripada yang halal pun mereka tak ambil. Sebab apa dia? Mereka mendakwa, berhujah, kalau aku ambil perkara yang halal ini, aku bimbang, maka aku tidak dapat mendindingkan diri aku ataupun tidak dapat membuat pendinding diri aku. Takut aku terjebak, terjerumus ke kancah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini makam, ini ketinggian orang yang mana mereka cukup menjaga. Sebab dia kata wara' itu dia tidak melakukan perkara-perkara yang syubhah. Maka syak tadi dia berkait rapat dengan perkara yang syubhah, yang samar-samar. Jadi pandangan kalau kita ambil pada ulama tadi, dalam perkara ibadah sekalipun, kalau tidak ada sesuatu yang memberi manfaat, maka kita jauhkan dan kita elakkan. Bahkan kalau kita kata, kalau kita rasa contohlah, ya, dalam bab kita kata apa ya, dalam keharian kita kata tidur yang terlalu banyak umpama, tidur yang terlalu banyak, tidur tu hukumnya asal hukum harus. Tapi kalau dah sampai tidurnya sampai tidak ada apa-apa yang dilakukan daripada pagi sampai petang, ini kita takut ni, dia boleh jadi ya, sesuatu yang kita kata berdosa kalau sekiranya mereka itu yang tidur, yang lama tidurnya, meninggalkan waktu solat, meninggalkan solat zuhur. Nampak? Walhal hukumnya harus tidur, tetapi kalau sekiranya berlebihan dan sehingga melanggar perintah Allah ataupun tidak melaksanakan perkara yang wajib, tuan-tuan, maka dia akan jadi suatu yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ya, yang dimaksudkan tadi soalan, maknanya bila perkara yang makruh ini pun jangan kita teruskan, tinggal, usaha kita tinggalkan. Saya katakan tadi ya, orang yang smoke, orang yang ialah smoker, yang merokok, yang terus merokok, walaupun dia ambil suatu hukum yang makruh, tapi orang kata tidak ada manfaat, membinasakan apa dia kesihatan ya, merosakkan sistem jantung dan sebagainya, paru-paru. So ini lebih kita katakan patut-patut kita tinggalkan. Kalau kata ambil tadi perkara syak itu pun kata ulama dan Nabi sebutkan tadi tinggalkan, petah lagi. Kalau kita kata makruh itu dekat dengan haram, eloklah ya kita segera tinggalkan. Wallahu a'lam. Itu kaedah dia, mudah faham. Makruh macam mana, haram macam mana, nak buat apa, tinggalkan yang makruh. Kita buat perkara yang diharuskan oleh Allah SWT dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi topik perbincangan kita, pengajian hadis 40 Imam Nawawi, yakin tanpa syak, bersama dengan Fadil Ustaz Halibdin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin yang baru bersama dengan kita, topik pagi ini adalah yakin tanpa syak, yang mana kata Ustaz, kita tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Daripada perkara yang kita rasa was-was, kita ambil perkara yang lebih yakin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, saya tertarik dengan satu soalan daripada Facebook, daripada Syahi Rala Muhammad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam bab hutang, apabila seseorang itu yakin bahawa dirinya pernah berhutang, kemudian dia ragu adakah dia telah membayar hutang itu atau belum, apakah yang harus dilakukan olehnya? Terima kasih. Soalan yang bagus. Selalunya orang berhutang ni selalu lupa dia dah bayar ke belum. Jadi macam mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dan Ilman dan juga yang bertanya, sila penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yalah, bila sebut bab hutang ni Ustaz dan tuan-tuan sekalian, memang suatu benda yang kita tak boleh pandang remeh, tak boleh pandang ringan. Sebab
dia ada bersangkut dengan kematian nanti, rohnya kita akan tergantung, ataupun dalam keadaan tak lepas nanti, dalam keadaan hutang tu tidak dihalalkan. Sehingga kalau kita lihat dalam hadis pun, Nabi pernah tidak menyembahyangkan jenazah satu orang hamba ni yang berhutang. Nabi tahu dia berhutang, Nabi tak nak solat jenazah. Tu berat tuan-tuan. Sehingga Al-Quran pun menjelaskan bagaimana orang yang berhutang ni, bagaimana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, kata Allah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu bidain, berhutang, faktubu, maka tulis. Ini yang disebut dalam hukumnya orang yang berhutang ni. Dulu ada apa Ustaz, buku 35 ke buku hutang tu memang rajin pergi kedai runcit, hutang beras 1 kilo, 5 kilo, gula, garam, cukup bulan baru bayar. Dia tulis tu, tarikh ada buku 35, buku kecil tu, buku hutang orang bagi. Jadi sampai peringkat Allah perintah kepada orang yang berhutang ni, faktubuh. Sebab itu bila kita buat pinjaman bank long term, yang short term cara short term lah, yang long term pinjaman kereta, housing loan, car loan, maka agreement yang kita sign tu Ustaz cukup banyak. Yang kita initial tu punya banyak tu, berapa muka surat tu, Allah jenuh. Sama ada kita nak beli rumah, kerja rumah dan sebagainya. Sebab apa? Dia takut benda-benda macam ni nanti akan berlaku kemudian, ataupun benda tadi yang kita boleh dakwa dan macam-macam hal. Macam tadilah, bila mana berhutang memang sedap, tapi nak membayarnya tu. Berhutang memang sedap, apatah lagi ada yang sampai 100,000. Ada Ustaz, satu muslimat mengadu pada saya, Ustaz, satu orang ni hutang dekat saya 100,000, dah setahun tak bayar. Setahun tak bayar 100,000 Ustaz, boleh tak tolong solat hajat? Kita boleh usaha. Tapi orang yang berhutang, nampak sikap orang yang berhutang, dia nak WhatsApp kita pun tidak, nak call kita pun tidak. Bahkan kalau kita call WhatsApp berpuluh beratus kali, dia tak jawab Ustaz. Silap-silap akhir bulan dia tukar habis nombor telefon. Ini attitude yang tak sepatutnya berlaku orang yang berhutang kepada si pihutang. Dalam Islam kita sebut ni fil Islam. Nampak? Kalau ini berlaku, maka kita khawatir yang kita makan duit, yang kita ambil manfaat daripada orang punya duit yang bagi hutang tadi. Ya Allah, kesannya macam mana? Dan di situnya kita jadi orang yang boleh jadi orang yang menipu, yang membohongi dan sebagainya. Sebab itu, kalau kita berhutang tadi, yang pertama sekali saya nak letakkan, tak kira adik-beradik pun sama lagi lah. Adik-beradik lagi kata, alah bukan orang lain. Adik aku takkan dia nak tuntut. Alah, kedekut tak hidung masin katanya. Contoh gitulah. Kalau adik-beradik lagi seronok, kawan pun seronok. Kan? Orang luar pun macam tu juga. Jadi kita perlunya tulis supaya tadi, ya, bila dah lama kita tak bayar, aku rasa ada lah hutang ke orang ni 1,000, 2,000, Allah. Tapi aku rasa, nampak, aku rasa tu banyak, aku rasa. Cuba kalau ditengok balik catatan buku dalam handphone ke, tak kira lah di mana. Oh iyalah, tahun 2001, Allah, hutang 1,000. Sekarang 2022, ya Allah, dah 11 tahun aku hutang orang ni. Ya Allah, nampak. Di situ kalau ada catatan, betul lah Allah sebut dah tu, faktubuh. Supaya apa dia? Mudah. Bila ada catatan, kamu ingat. Macam tu juga bank, tiap-tiap bulan. Kan? Kita lewat sikit berapa minggu je, tu saya kata berapa minggu, berapa hari je, telefon. Minta bayaran rumah punya pinjaman, minta bayaran kereta punya. Nampak? Sebab apa dia? Sebab kita tak nak berlaku bila mana kita berhutang ni akhirnya menjadi hukumnya haram sudahnya. Sebab apa haram? Sebab kita tidak jujur. Ada setengah orang tu lari daripada hutang. Mungkin Daim pun macam tu juga, saya pun macam tu juga. Allah, kita tolong bantu. Sebab dia punya rayu tu tahap gaban lah, kita kata Ustaz. Rayu dia tu tuan-tuan. Oh, tolonglah Ustaz, tolonglah bagi nah. Bagi sampai ke sudah Ustaz. Nampak? Kita nak tuntut setakat mana kita nak tuntut? Memanglah kalau kita katakan mengikut hukumnya, kita halalkan itu adalah lebih utama, lebih baik. Sebab apa dia? Ada sahabat saya cerita, dia menghalalkan hutang orang, kumpul-kumpul dia kata 100,000. Tapi alhamdulillah bila dihalalkan hutang orang tu, masya-Allah,
rezeki dia bertambah-tambah, mencurah-curah. Itu pula dia punya keistimewaan. Tak apalah, itu memang dah disebut dalam hadisnya. Kita menghalalkan itu adalah lebih baik. Cuma nak sebutkan tadi, kalau sekiranya dia ragu-ragu hutang dia, aku ada ataupun tidak, aku ada pun ataupun tidak, maka ambillah yang kita yakin di awalnya itu kita ada berhutang dengan dia. Dan kalau kata dia, oh saya pun dah lupa. Kalau dia kata saya pun dah lupa, ginilah, saya rasa takut juga nak terima ni, takut mungkin saya dah terima pembayaran tersebut, ataupun tidak, dia pun 50-50 syak juga. Macam mana nak buat? Yang berhutang pun 50-50, yang beri hutang pun 50-50. Ambil persetujuan bersama. Ginilah, tak apalah, saya sebagai yang berhutang, saya nak amanah, ya, dan saya tadi ambil walaupun 50-50, saya ambil lebih baik daripada yang tidak meragukan tadi, nampak? Daripada meragukan kepada tidak meragukan. Kalau nanti kita tak bayar, takut datang lagi was-was. Takut datang lagi kemudian. Jadi hidup tak aman. Rasa macam teringat selalu hutang. Sebab ingat, orang yang berhutang ni kata hukama, siangnya mereka hina, malamnya mereka resah. Siangnya hina, malamnya resah. Ini nak sebut bukan hutang tak bayar lah. Jenis hutang yang tak bayar ni. Jenis tak bayar ni. Siangnya mereka hina, malamnya mereka resah. Resah orang berhutang tak bayar ni. Itu kena ingat. Jadi daripada kita syak tadi, daripada ragu-ragu, maka kaedah fiqh tadi ambil lah, ya, ila ma la yaribuka, maka kamu gantikan, berpindah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, ambil balik berapa tadi? 1,000. Kita yakin okey, dan dia pun menerima dengan apa dia, dengan rela dan redha, dan kita pun biasa begitulah, lebih kurang halal begitulah, ya, kalau terkurang ke ataupun terlebih dan sebagainya. So baru nampak clear. Itulah maksud tadi, kita boleh bagikan jawapan kepada yang nanya tadi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itu tadi kita tanya lupa, ni orang yang bagi pun lupa juga, masya-Allah. Jadi kita dapat dua-dua jawapan. Jadi kita nak ambil lagi soalan daripada Rahimah Saud daripada Facebook. Mungkinkah asbab kita hidup berjiran dengan orang-orang yang bukan Islam yang memelihara anjing sebagai contoh menyebabkan kadang-kadang timbul keraguan tentang najis, lalu kita terbawa-bawa hingga terjadi was-was dalam diri? Bagaimana untuk kikis perasaan serupa itu? Jadi macam mana Ustaz? Kadang duduk kejiranan anjing dan sebagainya, ada was-was, mungkin terkena pakaian kita, kita sidai baju dan sebagainya, terbawa-bawa dalam diri kita, was-was. Macam mana Ustaz? Baik. Terima kasih yang bertanya, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita melihat yang katakan tadi anjing adalah binatang mughalazah, ya, maknanya hukum syarak di situnya ada. Kita katakan kita punya neighbor, jiran kita tadi yang ada bela anjing, dan kita tak adalah bela anjing. Cuma kita kadang-kadang takutlah basuhan lantai dia ataupun bulu dia mungkin kadang-kadang terbang ke, kan. Maknanya kita betul-betul sebelah. Jadi berbagai-bagai keraguan itu mungkin akan berlaku, ya. Sama ada baju aku sidai-sidai di luar ni, takut pula bulunya terbang, kena pula, macam mana hukum? Kemudian apa dia, air basuhan dia anjing di luar, kemudian dia basuh lantai apa semua gitu gini. Baik, kemudian kereta kita pula tayar umpamanya, lalu pula depan tu kan air yang dibasuh, kemudian masuk pula apa dia ke rumah kita. Allah, kita kata macam mana ni nak kena samak pula habis, kan, apa dia lantai-lantai rumah. Jadi ini mungkin berlaku. Apa yang perlu kita lihat di sini ialah kalau sekiranya najis itu kita ambil kepada bab taharah lah, ya. Bagaimana kita nak menyucikan najis mughalazah, iaitu kena orang kata apa dia, kena sertu ataupun kita kata samak. Baik, kalau sekiranya nampak itu adalah suatu najis daripada anjing, tahinya ataupun air, itu kalau kita nampak yang clear, dan katalah kena juga, ya, di rumah kita yang pagarnya pun bukan pagar batu, mungkin pagar dawai dan sebagainya, maka kita perlu menyucikan mengikut cara menyucikan najis mughalazah. Kalau kita nampak dia punya ain dia, ketulan najis dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya syak ragu-ragu, kita syak ragu-ragu, duk tu ada, aku rasa, duk rasa tu, yang ni yang kata ni, duk rasa-rasa ni yang kata ila ma la yaribuka. Ambil benda yang yakin, sebab kita tak nampak ain dia, kita tak nampak air mengalir ataupun air kencing dia, kita pun tak nampak bulu, cuma ragu-ragu. Ragu-ragu ini yang disebut dalam kaedah tadi, yang Nabi kata, maka kita tinggalkan keraguan, ya, kita tinggalkan sesuatu yang meragukan, yang was-was ataupun yang syak 50-50.
Tapi kalau kita nampak jelas, Islam mudah. Islam mudah. Ya? Tapi kadang-kadang kita menyusahkan. Kita rasa-rasa, habis tu rasa-rasa senang ambil dalam kaedah fiqahnya begitu. Rahmat Allah bagi. Jangan kita terlalu memikirkan sangat. Kita tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang clear. Tapi kalau jelas nampak dia punya ain dia punya memang tadi anjing tu kencing, lepas tu tuan rumah dia jeruh, termasuk dia punya air jirusan tu ke laman ataupun ke lantai kita punya kita punya parking tadi, yang tu kita kata perlu diselesaikan, disamak dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tak nampak, jangan bimbang. Jangan kita fikir banyak, jangan jenuh kalau macam tu. Sudahnya kita tak tenteram duduk di situ, sudah berpindah kita. Sebabkan di bulan haji kita pindah. Kerana itu kita ambil kaedah fiqh tadi betul, ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kecuali tadi kita nampak sesuatu yang jelas. Itu yang kita yakin. Yang tu maka jangan kita kata yang ni aku nak ambil kaedah macam tu lah. Yakin tetap yakin. Tapi kalau kata ragu-ragu, 50-50, yang tu baru kita ambil kaedah yang tadi. Buangkan keraguan, ambil sesuatu yang tidak meragukan, yang yakin tadi. Jelas. Jadi perkara-perkara inilah yang kita perlu bertanyakan. Dan mudah-mudahan sebabkan soalan kita, banyak masyarakat dapat manfaat, insya-Allah. Kita akan tamat di TV3 dan kita akan sambung perbicaraan kita di TV9. Jadi terus setia dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita pengajian hadis Imam Nawawi hadis 40, iaitu yakin tanpa syak, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita sudah bicarakan mengenai perkara-perkara yang mungkin selama ni kita tak faham, ataupun kita tertanya-tanya, ataupun kita telah salah lakukan. Kita nak tinggalkan satu perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Ini perkara yang perlu kita perjuangkan. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, tanpa selengahkan masa, berbaki lagi setengah jam ini, kita cuba untuk ambil sebanyak mungkin persoalan daripada tuan-tuan di Facebook ataupun daripada telefon kami di talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook Tanya Ustaz TV3. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, berbaki lagi setengah jam ni, jangan lupa untuk kita kongsikan ruangan Facebook Live dengan rakan-rakan kita di media sosial, insya-Allah. Baik, saya nak ambil satu soalan daripada Hasnoin Wahid. Assalamualaikum Ustaz dan Nais tenaga kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada peraturan dari segi syariah Islamik di negara kita, kadang kita sebagai pengguna rasa ada keraguan. Sebagai contoh, bank-bank Islam, bank-bank Islamik patuh syariah tetapi masih juga tidak dikenakan bunga yang tinggi. Masih juga kita dikenakan bunga yang tinggi. Mohon pandangan Ustaz. Sekian, terima kasih. Soalan bagus Ustaz. Ramai, saya pun lihat di media sosial, ramai yang ragu-ragu dengan perbankan Islam dan sebagainya. Katanya tidak patuh syariah, kena bunga yang tinggi dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih yang bertanya. Untuk kita mengelakkan keraguan, untuk kita mengelakkan kekeliruan. Jadi soalan yang baik saya fikir pada pagi ini. Bila kita lihat perbankan Islam lah, kita sebutkan tadi banking, kita kata macam mana ni, kalau kita pinjam di bank konvensional, dia punya bunga dia ataupun faedah dia, dividen dia begini. Dan kalau kita buat pinjaman di Islamic Bank, tapi kita nampak kadang-kadang dia punya faedah dia, dividennya wujud juga seumpama bank konvensional. Jadi apa dia punya perbezaan dia? Apa dia punya, orang kata apa dia, ialah pengasingan dari sudut apa yang kita nak faham. Kalau kita lihat sememangnya nampak macam ada persamaan, ya, tetapi rupanya dia serupa tetapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Kalau kita kata perbankan Islam,
kaedahnya dia ada akad jual beli. Dalam keadaan perbankan konvensional umpamanya, dia tidak ada sistem akad. Jadi di sini kita nampak satu fokus yang besar dalam muamalat Islam disebutkan tadi, perlunya ada akad persetujuan di antara yang memberi hutang dan juga kita yang berhutang. Itu disebut, tak kira lah hutang kereta ke, hutang apa dia, hutang personal ke, personal loan, ataupun apa dia hutang rumah. Dan kalau sekiranya kita nak menyamakan, sama je konvensional dengan Islamik ni, tak ada ubah. Jadi kami ni ragu-ragu. Nampak? Kami ni ragu-ragu. Mana yang betul? Jangan bimbang. Sebabnya perbankan Islam mereka sudah mengkhususkan. Mereka telah meletakkan iaitu tata cara, tata kelola bagaimana peminjam dengan yang memberi pinjaman. Si penghutang dengan si pemiutang. Maka apa yang disebutkan tadi dengan cara Islamnya begini. Walaupun nampak sama, bahkan kadang-kadang lebih tinggi Ustaz, lebih tinggi tuan-tuan, betul. Dia punya kadar faedahnya yang dikenakan daripada konvensional. Akhirnya kita buat satu keputusan, decide, tak apalah, baik aku pinjam konvensional, lebih rendah lagi daripada yang pinjaman Islamik. Tapi kalau kita fikir, ini kefahaman. Sebab itu nak membuang ataupun nak menjauhkan perkara-perkara syubhah, kata ulama, perlunya ilmu, yang kedua kefahaman, yang ketiga kita tidak lalai. Memang kita rasa macam seolah serupa je, tapi tak sama tadi. Dan kita balik tadi, bila mana ada keraguan, maka kita meletakkan tadi ilmu yang pertama, yang kedua kefahaman, dan jangan kita lalai. Kita mengambil lah tadi, walaupun kita kata nampak macam tinggi ataupun tinggi sikit faedah yang dikenakan oleh bank yang disebut perbankan Islam. Tetapi dari sudut kewujudan halalnya, kita pasti kita tak akan ragu lagi dah. Kalau kita buat keputusan ambil yang konvensional, dah tentu dah yang tu dah tentu yang haram, riba. Nampak? Yang di situ dah sebut dah tentang riba, pengharaman riba tu jelas clear dah. Itu yang haram. Dah kita tahu perbankan itu adalah perbankan konvensional yang berunsurkan perkara yang dikatakan tadi ribawiyah, sehingga Nabi SAW memerangi, nampak, memerangi sistem ribawiyah pada waktu itu di Yathrib. Sejurus Nabi sampai di Madinah. So sistem ekonomi Nabi rombak balik, revise balik, Nabi perbetulkan balik. Maka yang disebut al-halalu bai'un wa harramar riba. Yang halal adalah jual beli, yang haramnya ada riba. Kalau kita ambil yang riba, maka itu bukan syak lagi, itu dah jelas clear. Innal halala bayyina, apa dia, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Hadis yang ke-6 dalam kitab Matan Arba'in tadi, Imam Nawawi. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kenapa kita dah tahu benda tu riba, kita nak ambil? Maka di sini tidak timbul syak. Cuma syak tu kita rasa macam bukan Islamic sistem, kita kata. Kenapa menindas juga? Tidak, sebenarnya memang sistem yang nak di-develop, bangunkan tuan-tuan, bank ni, ialah diperlu banyak modal tuan-tuan. Yang kata capital, modal sebuah bank nak mewujudkan sistem Islamik, tuan-tuan, banyak modal. So kitalah yang kena support, kitalah yang kena encouragekan, tukar daripada pinjaman yang konvensional kepada pinjaman Islamik. Bahkan akaun pun gitu juga. Kita ada akaun bank, kalau kata bank macam-macam lah, wadiahnya, mudharabahnya, macam-macam. Sudah tahu dah, nama pun sedap, mudharabah, wadiah. Dah tahu dah memang ini Islamik. Tapi kita menolak. Sedangkan kajian dibuat, tuan-tuan, bayangkan rupanya ramai yang non-Muslim, mereka masuk akaun simpanan, saving account mereka di dalam apa dia Islamic counter, kita kata. Wadiahnya, mudharabah. Kenapa mereka yang bukan Islam yakin? Lebih ramai yakin dengan sistem Islam, tiba-tiba kita orang Islam sedih, kecewa tuan-tuan. Kita tak support sebab nilai apa yang kita rasa, cara berfikir tanpa ilmu dan tanpa kefahaman. Jadi kita nampak senang je sebab kita ni, orang kita ni nak mudah. Tengok yang ni aku rasa tak menguntungkan. Ini menguntungkan. Itu je. Walhal di sebalik, kita kata ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Sebab itu kita bantulah, dan kita tolong apa dia, jenama akaun Islam, jenama sistem ataupun apa jugalah yang ada di dalam perbankan Islam tu, kita support dan kita join, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita tak nafikan
nanti mungkin kot ada soalan ataupun berkaitan dengan contoh pelaburan investment kita kata di akhir-akhir ni. Banyak syarikat-syarikat yang ialah yang promo, yang iklan untuk apa dia, untuk kita invest, yang mana kalau kita lihat catatan 30 syarikat skamer Malaysia telah menipu investor pelabur-pelabur sebanyak ataupun sejumlah 3.8 bilion. Yang ni kita nampak perlunya kita berhati-hati, ihtiyat, dan kita ambil juga kaedah tadi, perkara yang meragukan, sebab mereka tidak berdaftar dengan BNM. Apa dia BNM? Yakni Bank Negara Malaysia. So sampai peringkat disebut ada 143 syarikat MLM, syarikat pelaburan yang haram, yang tidak sah, diburu, dikejar oleh Bank Negara Malaysia. Yang ni pada kita, pada diri saya dan pada kita semualah pagi ni, perlu kita celik ilmu dan jangan terus kita kata ambil satu pandangan ataupun kita kata nak untung segera, timbulnya skim cepat kaya dan sebagainya. Bila tengok balik di belakang, Allahu Akbar, rupanya tak sah, rupanya tak melalui Majlis Panel Syariah. SC ni maksud dia apa dia, security, disebut sebagai Suruhanjaya Security Malaysia. Maka tak lulus rupanya. Bank Negara tak lulus, SC Suruhanjaya Security Malaysia tak lulus, Panel Syariah tak lulus. Dah kita makan berapa banyak duit? Nak kata apa? Di sini disebut sebagai wang syubhah. Dan wang syubhah ini, maka kita tidak boleh ambil walaupun sekupang. Ke mana pula nak disalurkan? Maka ke Baitul Mal. Nampak? Itu kita tak study dulu, tak dapat dulu betul-betul penjelasan, maka kita nampak rugi kita. Di sinilah kaedah fiqh tadi dan hadis Nabi meletakkan bahawa perlunya kita jauhkan, buang, gantikan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Banyak senarai kita kata syarikat-syarikat saham dan sebagainya, BSKL yang patuh syariah, tapi kita mengejar skim cepat kaya juga yang tidak patuh syariah. Barangkali mungkin kita pun juga terpalit. Kita juga di antara orang yang tersenarai, ya, yang disebut tadi, melabur di tempat yang tidak patuh syariah. Maka rugi dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan bersihkan harta kita daripada perkara yang haram. Doa yang jangan kita lupa, Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku sesuatu yang halal dan kau jauhkanlah aku, ya Allah, daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tu kadang-kadang kita perkara yang tak disahkan kita rasa ragu-ragu, perkara yang tak disahkan pula kita rasa yakin. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita dapat pencerahan sedikit. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu. Tajilah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih dalam topik pengajian hadis Imam Nawawi, hadis 40, iaitu yakin tanpa syak, bersama dengan Fadil Ustaz Halim Din. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pagi ini kita dapat sesuatu dan kita dapat ambil azam untuk kita ubah, melakukan satu amal kebaikan lagi, ataupun kita nak ubah jadi lebih baik lagi, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syak dalam rumah tangga adakah akan menimbulkan pergaduhan dan hilang rasa kasih sayang antara suami dan isteri? Bagaimanakah penyelesaiannya jika timbul rasa keraguan terhadap pasangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Sangat bagus Ustaz. Ya. Syak dalam rumah tangga, syak dengan isteri, syak dengan suami. Jadi bagaimana kita nak hilangkan perkara ini? Silakan. Ya. Baik, terima kasih yang bertanya, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kita tidak nafikanlah, ya, ribut di dalam rumah tangga ni berlaku disebab banyak elemen ataupun sumber-sumber
sama ada kalau kita kata sumber dalaman tu satu perkara, dan juga kita kata sumber luaran, ya, dia ada internal dan eksternal. So sumber eksternal ni yang kita katakan tadi syak daripada seorang isteri lah kot yang banyak, ya. Suami pun ada juga Ustaz, yang syak isteri curang umpamanya. Tapi isteri ni kebiasaannya normally yang akan yang akan rasa dia mungkin dia rasa macam suami aku ni nak kahwin dua, nampak gaya-gaya ni kan. Dengan aku pun dingin, tengok pun tidak, sentuh pun tidak, kemudian dia tidur pun dah asing-asing kan. Jadi rasa syak tu memang ada. Baik, benda ni perlu orang kata dia perbincangan, discussion, dan tak bolehlah si isteri ni orang kata terlalu emo ataupun emosi, akhirnya natijah yang tidak baik kepada hubungan di antara si isteri tadi dengan suami. Akhirnya bertindak, kadang-kadang isteri lari daripada rumah sedangkan baru syak, belum lagi clear, kecuali dah nampak suami tadi depan mata mungkin berjalan dengan satu perempuan, berpegang tangan umpamanya, berpeluk-peluk. Bila tengok, astagfirullahalazim, ni suami aku ni kan. Ataupun tak macam mana ni musim raya ni Ustaz, masuk dalam medsos, gambar isteri suami isteri, tiba-tiba ternampak pula suami bergambar dengan isteri. Mana pula suami, bila pula suami aku kahwin ni, contoh. Di sini menimbulkan syak. Sudah, ya, kita meletakkan tempat itu di tempat yang senang kita terlibat dengan perkara fitnah umpama. Jadi di sini keraguan yang ada, ya, perlu diselesaikan dengan penjelasan daripada seorang suami. Ataupun kalau perkara itu perlu, katakanlah memang abang ni memang nak kahwin dua, bukan baru ni, lama dah sebut dah. Jadi abang ada hak dan abang rasa abang mampu umpamanya kan untuk berkahwin dua tadi. Jadi kerana itu bila kita dah dengar penjelasan daripada suami, di sini kalau katakanlah kita terjumpa ataupun terpandang, terlihat ataupun khabar daripada orang luar mengatakan, suami kau aku nampak keluar dengan satu perempuan lah, jadi aku tak ragu, ya, aku rasa macam dia orang ni dah kahwin lah, contoh. Jadi kita pun dah maklum dah, mungkin suami menikah di Thailand umpama, contoh lah, ataupun dia tanpa pengetahuan kita. So di sini kita nampak jangan sehingga keretakan, kemusnahan rumah tangga, in bracket kita kata masjid, kita meruntuhkan sebuah masjid dalam keadaan kita tidak memastikan terlebih dahulu apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku, dan apa yang kita ragukan tadi. Kerana itu perlunya tadi kita minta penjelasan daripada seorang suami. So apa yang sebenarnya berlaku ni abang? Kalau abang dah kahwin, abang declare dengan saya, abang jangan takut kan, saya memang setuju je. Kalau macam tu kata isteri, dia memang dah setuju, sebab sebelum ni tak setuju, sebab itu kahwin di Thailand umpama contoh. So kerana itu bila kita nampak, ya, suami tadi dah menjelaskan diri dia memang dah menikah, so selesai lah. Tapi kalau sekiranya belum bernikah tapi dilihat berdua-duaan, berpeluk-pelukan umpamanya macam orang dah kahwin, ini perlu kita minta penjelasan, sebab dia akan jadi sesuatu yang lebih mudarat lagi ataupun lebih teruk lagi keadaannya. Yang si isteri tadi janganlah dalam keadaan berterusan syak wa sangka. Sebab itu dalam Islam dia suruh kita supaya banyak bersangka baik, yang katakan husnuzan, kecuali kita dah memang clear betul-betul, kita yakin maka suami aku ni dah buat benda yang macam ni ataupun berzina dan sebagainya. Itu. Tapi kalau baru syak, jangan ributkan lagi. Nanti dulu mintakan penjelasan. Jangan terburu-buru. Itu bahasanya, jangan terburu-buru buat suatu tindakan sampai lari daripada rumah, hukumnya nusyus. Nampak? Kita biarkan suami kita dalam keadaan, Allah kesian, tapi apa nak buat kan? Itu yang telah ditentukan. Sebab si isteri tadi nampak sangat tidak mengambil suatu pertimbangan neraca yang adil. Sebab itu dalam bab berumah tangga tadi perlunya ada toleransi, ya, ada kompromi, tolak ansur, kemudian penjelasan di antara kedua-duanya, supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari, ya. Saya nak tambah sikitlah Ustaz, sebab dah masuk bab munakahat ni. Berlaku juga syak seorang suami yang mana dia telah menceraikan isteri, berlaku. Jadi akhirnya dia jadi syak, dia kata aku ni dah sebut ke belum, dah sebut ke dah, ataupun tidak lagi lafaz cerai.
Aku rasa macam dah ceraikan isteri aku. Aku dah sebut, tiba-tiba datang sifat lupa dia. Jadi sini ataupun dikata syak tadi. Jadi 50-50. Aku ceraikan ke belum? Aku ceraikan belum? Aku rasa tu datang. Maka kaedah fiqh ambil balik tadi. Da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan benda yang ragu-ragu. Ambil yang yakin. Yang kita tidak menceraikan lagi. Jangan kita ambil yang cerai. Sebab asalnya kita yakin tidak cerai. Maka datang kemudian itu kata mencerai. Maka ragu-ragu ni datang, kita tolak. Itu kaedah fiqh dia. Itu yang kata hadis Nabi tadi. Maka kita tolak yang ragu-ragu, kita ambil hukum asalnya, yakin tadi dia tidak cerai, maka tak cerai. Kalau kita layan, cerai tidak. Sudahnya mencerai. Itu yang nampak syarak ni, hukum fiqh dan sebagainya, baik muamalat, munakahat dan sebagainya. Dia nak protect kita. Kalau boleh, seboleh-bolehnya jangan sampai kita terpengaruh, terjerumus yang tadi disebut perkara-perkara yang syubhah, samar-samar. Kita tak nak samar-samar, kita nak clear. Maknanya dia ragu tadi dengan lafaz macam mana cerai tadi, adakah lafaz kinayah, lafaz sarah. Maka kita ambil sesuatu tadi, yakinnya aku tak cerai lagi. Cuma datang kemudian ada ragu-ragu, maka kita tolak ragu-ragu, kita ambil yang yakin, insya-Allah keluarga selamat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Tu sedikit sebanyak dapat juga nasihat berkeluarga tu kan. Itu yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Saya nak baca satu lagi soalan daripada Intan Zurina Abdul Razak daripada Facebook. Ustaz, ada kala was-was dan syak datang dari arah luaran, yakni melalui bacaan atau mendengar kata-kata orang lain bercanggah dengan apa yang telah kita amalkan sejak sekian lama. Soalan saya, apakah cara yang terbaik untuk menepis rasa was-was dan syak yang hadir hasil daripada media begini? Terima kasih atas pencerahan. Duk dengar kata orang, duk sembang orang, jadi terpengaruh dan rasa timbul syak. Ustaz, silakan, bagaimana? Islam meletakkan ada solusinya, ada dia punya penyelesaiannya, ataupun apa dia, kalau kita kata bahasa, how to overcome that problem. Bagaimana kita nak hadapi masalah tadi yang datang daripada luaran ni lah. Jadi kita akhirnya dah yakin mula-mula, tiba-tiba datang pula satu cerita, Allah tu aku buat selama ni tak betul ke, nampak? Dia jadi syak. Sebab itu, kata ulama, maka kita kena letakkan di depannya adalah satunya ilmu. Kita kena belajar. Kita kena belajar sungguh-sungguh betul-betul. Apa perkara yang berkaitan dengan hukum perkara ibadat umpama, fiqh ibadah, fiqh muamalah. Kalau kita tak belajar, jadi kita dengar yang ni kata yang macam ni, yang ni kata macam ni, macam mana? Contohlah saya ambil Ustaz, ginilah. Kita balik daripada Mekah. Kemudian orang bagi tahu, waktu di Mekah macam mana engkau gini. Dalam keadaan haid engkau macam mana? Engkau ada buat tawaf ke macam mana? Ataupun bila mana kita faham dalam keadaan kita tawaf ni, kita punya kefahaman, tapi benda tu tak betul. Rupanya dalam keadaan haid kita tidak boleh tawaf, sebab tawaf itu menggantikan solat. Maka perlu ada wuduk. Bahkan ketika itu kita tawaf, ini berlaku masa jemaah saya bawa dulu Ustaz. Dia tawaf, dia tak tanya kita. Dan dah nak balik tu baru dia bagi tahu. Dia kata waktu sedang dia tawaf 7 pusingan tak habis lagi, tiba-tiba datang darah haid. Dia teruskan dia punya tawaf dan sa'i. Sa'i tak pula tidak memerlukan apa dia wuduk dan sebagainya. Tapi tawaf tadi dan akhirnya ditahallul. Allahu akbar. Nampak? Ni kejahilan ni. Jadi bila itu sempat ditanya di Mekah, kita boleh bagi tahulah, begini-gini kamu kena buat. Kalau dia tak tanya, sampai di Malaysia, tanah air, baru bagi tahu. Nampak? Allah, nampak? Ini bukan lagi ragu-ragu dah. Kalau keadaan ini berlaku, maknanya Allah dalam keadaan hukumnya macam mana? Yalah, kita kata jahil. Tapi perlunya tadi saya kata, di depannya ilmu, baru kita tahu. Oh, begini rupanya kalau ada ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, jadi rosak tak? Jadi rosak. Datang orang pula macam-macam lah. Orang bagi tahu yang ni macam ni, yang ni macam ni, yang ni macam ni. Kita ada stand, kita ada pendirian. Aku faham, ilmu yang aku belajar, kitab yang aku mengaji gini. Kan? Dalam mazhab Syafi'i begini. Dan dalam mazhab yang lain begini. Contoh kita kata, waktu tawaf, orang ramai, bukan sikit. Jadi keadaan macam mana aurat dan sentuhan pula kulit laki perempuan yang bukan mahram. Kalau kita ambil Syafi'i, batal wuduk. Tapi kalau kita ambil mazhab yang lain, maka tidak membatalkan wuduk. Antara lelaki juga perempuan yang bukan mahram. So nampak keluasan tadi. Kita mengaji, kita belajar, kita faham. Tapi kalau kita
Hanya satu sumber saja. Oh, macam tu tak sah lah aku punya umrah. Habislah batal aku punya wuduk. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana? Contoh kita ambil. Di sinilah perlunya, ya, saya katakan tadi, cara nak atasi benda was-was, ya, keraguan tadi, perlunya kita belajar dan terus belajar, dan banyak lagi guru, lagi kita banyak kefahaman yang kita dapat. Selain daripada itu, tinggalkan tadi was-was ini datang daripada iblis dan syaitan. Di awal tadi saya dah sebut. Jadi mana iblis dan syaitan ni memang itulah. Dia suka menghasut. Macam kita tengah sembahyang Allahu Akbar. Tadi aku sebut tadi usolli fardul maghribi. Aku kata maghrib ke isyak contoh. Dia datang usolli. Padahal usolli itu bukan niat. Usolli itu lafaz niat. Niat dalam. Kalau kita yakin bahawa kita dah niat tu untuk sembahyang maghrib, tapi datang kemudian tu hasutan iblis dan syaitan. Sebab itu perlunya kata ulama juga berdamping banyak dengan tok-tok guru, dengan ulama-ulama, supaya apa dia? Supaya kita jauh daripada iblis dan syaitan, dan jangan lupa banyakkan bacaan iaitu yang disebut atau diajar oleh ulama, qul a'udzu birabbin nas, untuk mengelakkan daripada penyakit was-was. Ada sampai berwuduk ustaz, sampai imam tu dah rukuk, wuduk dia tak selesai lagi, sampai imam dah tahiyat akhir, wuduk tak selesai lagi. Ini was-was. Jadi benda-benda macam ni perlu dielakkan dengan satu ilmu. Yang kedua tadi kefahaman. Kemudian yang ketiganya tadi, ya, kita kena bersama dengan guru ulama-ulama supaya dapat jauhkan daripada anasir-anasir yang boleh menceroboh, mengganggu, menggugat kita punya, orang kata, fokus konsentrasi ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Satu tips yang sangat bagus tuan-tuan dan puan. Kita rapat dengan ulama-ulama, rapat dengan orang soleh, rapat dengan orang berilmu, kita dapat ilmu insya-Allah. Ustaz, kita sebenarnya di penghujung rancangan Ustaz. Yeah. Banyak lagi nak baca tapi kita masih dah mencemurui. Boleh tak Ustaz bacakan sedikit orang ringkas Ustaz pagi ni? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وعبادتنا ومجلسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum khatabal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama dengan kami pada awal hingga akhir rancangan. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu terkasar bahasa terkurang adalah daripada diri kami sendiri. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, esok bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki dan juga Da'i Hakim dengan tajuknya Pertandingan Alaf Moden. Mudah-mudahan asbab hidayah seluruh umat insya-Allah. Saya mengundurkan diri dan Fadil Ustaz mengampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terbicara. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk tu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.